Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Matematik tahun 5. Tajuk ruang selesaikan masalah. Standard kandungan 6.5 penyelesaian masalah. Standard pembelajaran 6.5.1 menyelesaikan masalah melibatkan ruang. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 228 hingga 230. Okey, muka surat 228. Selesaikan masalah. Contoh yang pertama, Zarik mereka bentuk pelan kola ikan hiasan dengan menggabungkan dua bentuk. Dia akan membuat pagar di sekelilingnya. Berapakah panjang pagar itu? Okey, kita tengok di sini. Kita fahami soalan dahulu. Gabungan segi empat tepat dan oktagon sekata. Yang bawah ni segi empat tepat, yang atas ialah oktagon sekata. Bila oktagon sekata, sisi dia sama panjang. Ukuran kolam seperti dalam pelan. Cari panjang pagar di sekeliling kolam. Dia nak pagar di sekeliling kolam. Okey, seterusnya fikir cara macam mana nak buat. Tandakan panjang sisi luar kolam. Okey, sisi luar kita letak sisi dia berapa panjang dia. Daripada sini kita boleh letak sisi dia berapa. Jumlahkan panjang semua sisi kolam dalam untuk mencari panjang pagar. Okey, kita tambahkan semua sisi. Macam mana penyelesaian dia? Kita tengok di sini. Selesaikan panjang pagar. Panjang sisi luar kolam segi empat tepat tambah panjang sisi luar kolam oktagon sekata. Okey, kita tengok di sini yang bawah segi empat tepat. Okey, kita kira di sini segi empat tepat. Kita ambil daripada sini pun boleh. Tengok sini. Okey, segi empat tepat yang bercantum dengan oktagon kita tak kira. Yang ini dia dah bergabung dengan oktagon, dia duduk di tengah. Dia nak pagar. Pagar ukur keliling, bahagian luar sahaja. Okey, di sini. Okey, kalau panjang semua ni, kita tengok belah bawah 10 meter panjang, tengah duduk 8, so tepi ni 1 meter, 1 meter. Okey, kita tambah 1 meter, kita tambah 20 meter, kita tambah 10 meter, tambah 20 meter, tambah 1 meter. Okey, 8 meter ni kita tak tambah. Okey, di sini. 1 meter tambah 20 meter, tambah 10 meter, tambah 20 meter, tambah 1 meter. Okey, seterusnya untuk oktagon. Macam mana? Oktagon ada 8 sisi, tapi satu sisi dia bercantum dengan bentuk segi empat tepat. So, satu sisi kita tak kira, tinggal 7 sisi 8 meter sahaja. So, kita ambil 7 darab 8 meter. Sebab apa kita darab? Penambahan berulang ialah darab. Okey, 7 darab 8. Okey, di sini kita tengok 1 tambah 1 meter, tambah 20 meter, tambah 10 meter, tambah 20 meter, tambah 1 meter. Kita dapat 52 meter. Kita tambah dengan 7 darab 8 meter. Kita dapat 56 meter. Bila kita tambah, kita dapat 108 meter. Okey, semak macam mana nak semak. Okey, kita cari perimeter kolam bentuk oktagon. Kita cari semua sekali. Semua bentuk dia ada 8 sisi. 8 darab 8 meter. Kita dapat 64 meter. Lepas tu kita cari perimeter kolam segi 4 tepat. Okey, iaitu 20 ada 2, 10 ada 2. Kita cari semua sekali ya. Di sini kita dapat 2 darab 20 meter, kita dapat 40 meter. 2 darab 10 meter, kita dapat 20 meter. Kita tambah, kita dapat 60 meter. Okey, bila perimeter sisi luar kolam kita tambah 64 tambah 60, kita tolak. Tolak yang mana? Yang bercantum ni ada 2 Segi 4 tepat 8 meter, oktagon pun 8 meter. Ada 2 8 meter, kita tolak. So 8 kali 2 ni kita dapat 16 meter. Tambah sini kita dapat 124 meter, tolak 16 meter, kita dapat semula 108 meter. Sama dengan jawapan dia. Okey, betul lah. Ini cara kita nak semak. Contoh yang seterusnya, muka surat 229, contoh nombor 2. Jafri melakar potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu. Lakaran potongan itu berbentuk kuboid. Kira isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Okey, tengok macam mana nak buat. Fahami soalan. Kenal pasti ukuran panjang, lebar dan tinggi bongkah kayu asal serta bentuk potongan. Sebab apa kita kena cari panjang, lebar, tinggi? Kita akan cari isi padu. Isi padu rumus dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, potongan berbentuk kuboid. Okey, potongan yang kita buang, yang dia potong ni, Jafri potong ni berbentuk kuboid. Cari isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Okey, tengok di sini apa yang dia buat. Tengok sini ya. Isi padu bongkah kayu asal. Okey, yang asal, bentuk kayu asal yang semua ni asal.
Okey, isi padu isi padu kubat yang akan dipotong, yang dipotong yang ini, dan isi padu bongkah kayu selepas dipotong kita buat macam mana, sama dengan isi padu bongkah kayu asal, yang semua bongkah kayu semua kita tolak dengan yang potong ni. Yang kubat yang kita potong, kita dapat jawapan dia isi padu kayu selepas dipotong. Selesaikan macam mana nak selesai, kita cari isi padu bongkah kayu asal. Okey, yang asal yang semua sekali kita termasuk dengan yang potong ni, maksud dia panjang, lebar dan tinggi. Yang ni dah ada dah 23 cm, darab 16 cm, darab 18 cm. Kita cari isi padu dia yang keseluruhan. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Kita darabkan di sini, kita dapat 23 cm, darab 16 cm. Kita dapat 368 cm persegi. Lepas tu kita darab dengan 18 cm, kita dapat 6,624 cm padu. Itu bongkah kayu asal semua. Lepas tu kita ambil pula yang kedua, kubat yang akan dipotong. Kubat yang dipotong 14 cm, darab 16 cm, darab 14 cm. Okey, yang ini 14 cm, yang ini 14 cm, yang panjang yang ini 16 cm. Bila kita darab 14 cm darab 16 cm, kita dapat 224 cm persegi. Kita darab dengan 14 pula, kita dapat 3,136 cm padu. Macam mana nak buat? Tolak isi padu bongkah kayu yang selepas dipotong, yang asal kita tolak kubat yang dipotong. Bila kita tolak, tolak yang ini, tolak dengan yang ini, kita dapat 3,488 cm padu. Macam mana nak semak? Bila nak semak, kita gabungkan semula bongkah ni. Bongkah yang dipotong kita gabung dengan bongkah yang dipotong yang kita tolak, tengok ni. Bongkah yang kayu selepas dipotong, kita tambah dengan bongkah yang dipotong. Bila kita tambah, kita dapat isi padu yang asal, iaitu 6,624 cm padu. Okey, ni cara nak semak. Okey, contoh yang seterusnya, muka surat 230. Contoh yang ketiga, ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan bata seperti dalam gambar rajah. Ayah memperuntukkan RM4,000. Kos membina 1 meter persegi siar kaki ialah RM100. Adakah wang itu mencukupi? Kita tengok sini penyelesaiannya macam mana dia bagi. Kenal pasti ukuran panjang dan lebar siar kaki A dan B. Kira luas siar kaki A dan B. Okey, mula kenal pasti dulu panjang mana, lebar mana. Kita cari luas A dan B. Lepas kita cari luas A dan B, kita cari jumlah luas kawasan siar kaki A dan B. Kita tambahkan luas A dan luas B. Lepas tu kita buat apa? Kita kira jumlah kos kawasan siar kaki A dan B, dan seterusnya baru kita buat kesimpulan. Sama ada peruntukan 4,000 cukup atau tidak. Kita tengok di sini luas kawasan siar kaki A. Tengok siar kaki A dia dah bagi dah. Yang ini siar kaki A. Luas untuk segi 4 tepat, panjang luas untuk segi 4, panjang darab lebar 6 meter darab 4 meter. Dia dapat 24 meter persegi untuk A. Luas kaki siar B, panjang darab lebar 4 darab 2, ataupun 2 darab 4. 2 meter darab 4 meter, kita dapat 8 meter persegi. Okey, yang seterusnya tadi kita buat apa? Kita gabungkan kedua-dua. Kita cari luas ke semua. 24 meter persegi, kita tambah dengan 8 meter persegi. Kawasan A tambah kawasan B, kita dapat 32 meter persegi. Dan yang seterusnya kita kira jumlah kos. Jumlah kos kawasan siar kaki kita tahu 1 meter persegi ialah RM100. So luas kawasan siar kaki A dan B, iaitu kita tambah kedua-dua, kita dapat 32 meter persegi. Kita darab dengan kos dia 1 meter ini, 1 meter persegi ialah RM100. Kita darab dengan RM100, kita dapat RM3,200 ialah kos untuk membuat kawasan siar kaki ni A dan B. Kesimpulannya kita boleh buat macam mana? Kita tahu dia peruntukan wang ialah RM4,000. Kos yang dia perlu gunakan hanyalah RM3,200. So kesimpulannya ya, wang peruntukan RM4,000 mencukupi. Cukup, tak lebih daripada RM4,000 dia punya kos, maka ya, wang peruntukan RM4,000 mencukupi. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja dulu untuk hari ini. Ini contoh yang terakhir. Cikgu harap murid faham apa yang cikgu terangkan. Sekiranya murid ada sebarang masalah, bolehlah hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.